Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tersambung kitab kita ni, Penuhanan Yesus, bagaimana falsafah dan batiniah berperanan ke atasnya. Bagaimana falsafah dan batiniah ni berperanan ke atas penuhanan Yesus, menjadikan Yesus Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Oleh Amirul Ashraf, Ustaz Amirul Syarif Fazil dan Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur dah. Kita masuk bab yang kelima dah. Bab keempat tentang Paul of Tarsus atau Paulus tu. Yang ada pemikiran batiniah, unsur logos tu ada dalam cakapan dia, tulisan-tulisan dia lah. Seterusnya kita pergi pada bab yang kelima. Peranan penting Injil menurut Yohanes. Peranan penting Injil menurut Yohanes atau John lah. Dalam bab yang ketiga telah diperkenalkan secara ringkas berkenaan dengan Injil menurut Yohanes atau John atau Gospel according to John. Yohanes ataupun Gospel according to John, Injil menurut Yohanes, Gospel according to John, yang merupakan Gospel yang terakhir sekali muncul daripada keempat-empat Gospel kanonik yang ada dalam Perjanjian Baru. Dia terakhir sekali wujud. Dah. Jadi ada banyak tokoh tambah lah. Macam kitab Syiar Biharul Anwar ni, kita ada 110 jilid, lagi banyak rekod, tambah rekodan lah. Semakin kuat penuhanan iman 12. Akad iman 12 lebih. Sifat ketuhanan itu lebih banyak dalam kitab Biharul Anwar berbanding kitab Usul Kahfi. Ada dah sifat ketuhanan pada iman 12 dia, tapi bertambah-tambah, lagi lama lagi teruk, lagi sesat. Begitu juga dengan Gospel John ni. John ni semakin banyak tokoh tambah dia. Gospel diklasifikasikan sebagai Gospel bukan sinoptik, kerana mempunyai kerangka jalan cerita yang sedikit berbeza daripada 3 lagi Gospel kanonik. Yang lain ini dipercayai siap dihasilkan dalam bentuknya yang sekarang pada sekitar tahun 90 hingga 95 Masihi. Mengikut lihat Radish MG An Introduction to the Gospel, lihat Radish MG 1997, An Introduction to the Gospels, Ambient Press US halaman 101. Mengikut pengkaji-pengkaji orang putih dah. Itu kira-kira lebih daripada separuh abad selepas dari zaman Jesus Christ. Lebih daripada separuh abad lebih 50 tahun. Gambar ilustrasi Saint John. Ada gambar dia, betul ke tak tahulah. Gambar lukis. Kebanyakan ilmuwan Bible mengusulkan bahawa Injil menurut Yohanes mengalami beberapa tahap suntingan. Di mana sebelum ia menjadi seperti Injil menurut Yohanes, ia dikenali pada hari ini. Banyaklah suntingan dia, tukar tambah. Ia telah pun mengalami proses seumpama semakan, pemanjangan dan penyusunan semula plot-plot ceritanya, susun semula dah. Hal ini justru bermaksud Injil menurut Yohanes yang dikenali sekarang adalah merupakan satu dokumen yang telah pun mengalami proses suntingan dan bukanlah lagi yang asli sebagaimana ketika ia mula-mula siap dihasilkan. Banyak tokoh tambahlah tahun 90-95 tu hak sah dikatakan siap masa tu. Tapi nak sampai ke zaman sekarang ni banyak dah perubahan dia dah. Kristologi yang tinggi . Injil menurut Yohanes mempunyai satu set pemahaman tentang identiti dan status Jesus Christ, Nabi Isa tu lah. Disebutkan sebagai kristologi yang tinggi. Penggunaan adjektif tinggi dan rendah pada kristologi iaitu set pemahaman yang dimiliki atau dipegang oleh sebuah dokumen atau perkumpulan tentang identiti dan status Jesus Christ adalah merujuk kepada spektrum yang berlega dari antara pemahaman bahawa Jesus Christ adalah merupakan seorang manusia pendusta yang berdusta di atas dakwaan status Al-Masih atau Hal-Masyiah yang dimiliki oleh dirinya. Kristologi yang paling rendah yakni kristologi para penganut agama Yahudi kepada manusia yang merupakan jelmaan Tuhan, anak yang bersetaraan statusnya dengan Tuhan Bapa iaitu Yahweh. Kristologi yang paling tinggi yang dipegang oleh para penganut agama Kristian pada hari ini . Tahulah, sekali dusta sekali dok macam mana. Di mana ia melihat Yesus Kristus lebih daripada sekadar seorang manusia yang berpangkat Nabi lah. Yesus Kristologi yang tinggi
Kris yang tinggi maksudnya Nabi Isa tu ada sifat ketinggian lah. Lebih pada manusia biasa. Pada permulaan bab pertamanya lagi telah diterangkan bahawa identiti sebenar bagi Yesus Kristus adalah merupakan entiti Logos yang menjelma menjadi manusia dan ataupun berinkarnasi. Jadi sebenarnya Nabi Isa ni Logos, akal yang tinggi lah, yang menjadi manusia, zat Tuhan yang menjadi manusia, menjelma sebagai manusia ataupun berinkarnasi ni. Okay, in the beginning was the word Logos. Word Logos, and the word Logos was with God, and the word Logos was God. John 1:1 dah. Sebelum dunia ini ciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Tuhan, dan firman itu sama dengan Tuhan. Yohanes 1:1 yang nak kata Nabi Isa ni, firman tu ada. Kalamullah berapa tahu dah. And the word Logos ni asalnya zat Tuhan dah. Apa yang guna Logos? And the word Logos became flesh and live among us, and we have seen his glory. The glory is of a Father's only Son, full of grace and truth. John 1:14 NRSV. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. Firman Allah tu, Tuhan tu jadi manusia dah. Kita nampak kemuliaannya terimanya sebagai anak tunggal bapa. Melalui dia, Nabi Isa lah, kasih Tuhan dan Tuhan sendiri yang ditunjukkan pada kita. Yohanes 1:14. Okay, the law indeed was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. John 1:17 NRSV. Tuhan memberikan Taurat melalui Nabi Musa lah. Tetapi melalui Yesus Kristus, Tuhan menyatakan kasih-Nya dan kesetiaannya kepada kita. Yohanes 1:17. Taurat Nabi Musa. Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan Nabi Isa dah. Bila disebutkan Logos, pastinya ia tidak boleh dipisahkan daripada falsafah Platonisme. Kenapa dia guna Logos? Sedangkan Logos tu terang-terang istilah yang digunakan dalam falsafah. Falsafah dalam Platonisme pertengahan. Serta ahli falsafah yang paling sinonim dengannya itu Philo of Alexandria. Kenapa dia guna Logos? Kemunculan rujukan pada entiti ini pada seawal ayat pertama Injil menurut Yohanes memperlihatkan bahawa betapa telah berlakunya penyerapan idea falsafah Platonisme pertengahan, khususnya idea yang berkaitan dengan konsep Logos oleh Philo of Alexandria ke dalam pemikiran sebahagian golongan yang mengaku mengikuti Nabi Isa atau Yesus Kristus. Padahal itu apa? Dengan falsafah dah. Kenapa benda tu tak Nabi Isa tak ajar, tapi guna Logos. Kenapa guna Logos? Istilah tu digunakan dalam Bible ni, dalam John ni, Injil John ni dah. Kenapa? Kerana mereka ni telah terpengaruh dengan falsafah. Istilah falsafah ni, Tuhan dengan alam ni bersatu, bergabung, wahdatul wujud dah. Zat Tuhan Nur Muhammad tu, istilah yang sama digunakan Logos oleh falsafah. Jadi baca-baca terpengaruh dah. Dan benda ni juga mempengaruhi sebahagian orang Islam, ulama-ulama Islam. Oleh sebab itu Ibn Sina ke apa ke ada istilah dia seolah alam tu qadim ke apa. Sebenarnya mereka kuat baca buku Yunani dulu untuk kaji sains, tapi last sekali ada juga benda-benda yang mempengaruhi ulama-ulama kita sehingga terpengaruh istilah-istilah falsafah. Termasuklah orang Kristian pun terpengaruh dengan konsep Logos. Emanasi Tuhan ataupun pecahan daripada Tuhan, zat Tuhan yang melimpah jadi Nur Muhammad ataupun Logos Profesor Emeritus Stephen L. Harris, seorang mantan tenaga pengajar dalam bidang kajian kemanusiaan dan kajian keagamaan di California State University, Sacramento, ketika mengulas secara ringkas mengenai Philo of Alexandria menyatakan, his doctrine of the Logos, the divine creative word, shaped influence the formation of the prologue to the Gospel of John. Lihat Harris SL 2011, Understanding the Bible 8th edition, McGraw-Hill, United States, halaman G35. Yang bermaksud ajarannya tentang Logos, firman bersifat Tuhan yang melakukan ciptaan. Kalamullah tu, kalam perkataan Allah, dia jadi Tuhan dah. Yang berpisah daripada Tuhan jadi Tuhan, Logos lah, melimpah daripada zat Tuhan. Telah mengesankan pembentukan prolog kepada Injil Yohanes yang tidak sama dengan Injil lain yang awal dulu. Hak dia tu berasing pelik sikit.
Justru adalah sesuatu yang tidak mengejutkan seandainya ditemui persamaan antara idea-idea yang terkandung dalam Injil menurut Yohanes. Mungkin Injil lain tu ada Injil menurut Yohanes ni. Dengan idea tentang Logos Philo of Alexandria. Terutamanya pada 18 ayat yang pertama Injil menurut Yohanes. Yang masyhur dikenali sebagai prolog Injil menurut Yohanes. Hak memulus sekali. Kepala ayat kata-kata. Terang-terangnya serupa dengan Logos Philo of Alexandria lah. Dah. Injil menurut Yohanes versus Philo of Alexandria. Kita tengok perbezaannya apa dah. Dan persamaannya apalah. Berikut adalah beberapa persamaan yang ditemukan wujud antara Injil menurut Yohanes dengan idea Philo of Alexandria. Cari hak sama. Kita tengok serupa tidak. Logos dirujuk sebagai Tuhan. Mengikut Philo of Alexandria, Logos ni limpahan Tuhan, zat Tuhan lah. Dalam bab ketiga telah dijelaskan tentang bagaimana Philo yang juga merupakan seorang Yahudi menisbahkan panggilan Tuhan kepada Logos. Logos tu Tuhan maksudnya. Dengan berdasarkan kepada teks Septuagint yang hakikatnya merupakan teks terjemahan dalam bahasa Yunani bagi kitab Tanakh atau Perjanjian Lama. Tanakh ni kitab Injil, Taurat lah kalau kira mana. Philo mengutarakan bahawa perujukan kepada Logos sebagai Tuhan telah pun wujud dalam kitab suci agama Yahudi. Apabila istilah Yunani Theos, Zeus ke apa dah. Dan lain-lain bentuk morfologinya yang turut membawa maksud Tuhan digunakan tanpa didahului oleh sebarang kata sandan tentu. Ho ataupun ton. Justru bagi Philo setiap kali istilah Theos, Zeus ke apa dah. Dan lain bentuk morfologinya, bahasanya yang turut bermaksud Tuhan, muncul dalam teks Septuagint dengan tanpa didahului oleh perkataan ho ataupun ton. Maka subjek yang dimaksudkan bagi istilah tersebut bukanlah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, tetapi sebaliknya adalah merupakan entiti Logos. Bukan Tuhan asal, tapi Nur Muhammad lah maksudnya berpisah. Zat Tuhan berpisah daripada Tuhan, melimpah keluar daripada Tuhan. Dalam Injil menurut Yohanes pula, semenjak daripada permulaannya, ia lagi telah dinyatakan bahawa Logos adalah Tuhan. Dalam Injil tu kata Logos Tuhan. Potongan terakhir daripada ayat pertamanya menyebutkan Kai Theos and Ho Logos, yang mana jika diterjemahkan secara literal, secara zahir lah, akan membawa maksud dan Tuhan adalah firman Logos. Tuhan itu adalah Logos sendiri dah. Hal menarik yang dapat diperhatikan adalah perkataan Yunani bagi Tuhan yang digunakan dalam ayat ini ialah Theos atau Zeus. Hadir tanpa didahului oleh kata sandan tentu ho, yang secara tidak langsung perlihatkan keselarian dengan apa yang dikemukakan oleh Philo. Hampir serupa dengan Philo ni. Yahudi yang terpengaruh dengan itulah falsafah Platonisme pertengahan. Okey, Tuhan menciptakan alam melalui Logos. Macam Nur Muhammad lah, konsep Nur Muhammad sama je. Iaitu Tuhan cipta Nur Muhammad menjadikan alam . Begitulah. Sufi pun sama dah. Begitu ke Kristian dah. Dalam Injil menurut Yohanes terdapat pernyataan yang memberikan kefahaman bahawa alam semesta diciptakan melalui entiti Logos. Logos dicipta dah. Dia melimpah daripada zat Tuhan tu jadi alam. Begitulah. Zat Tuhan tu ada terwujud lah. Semua alam ni adalah Tuhan dah. Logos dah. He, Logos, was in the beginning with God. Three all things came into being through him. And without him not one thing came into being. What has come into being, for in him was life, and the life was the light of all people. John 1:2-4 NRSV. Sejak permulaan firman itu bermasuk bersama-sama Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu melalui dia. Melalui apa? Nur Muhammad kalau Sufi, falsafi lah. Ataupun Logos lah sini lah. Akal kau nak. Tidak setiada sesuatu pun di alam semesta ini yang dijadikan tanpa dia. Tanpa Logos lah. Daripada Logos tu jadi alam dah. Firman itu sumber hidup. Firman tu Logos tu, kata-kata tu. Dan hidup itu memberikan cahaya pada manusia. Yohanes 1:2-4. Hal ini sedikit sebanyak mempunyai kemiripan, kesamaan dengan idea Philo of Alexandria, di mana beliau menganggap bahawa Tuhan yang sebenar hanya menciptakan alam secara tidak langsung, iaitu dengan bertindak seumpama arkitek yang melakarkan blueprint bagi pembinaan sebuah bangunan. Jadi merancang Tuhan asal ni merancang. Jadinya sebenarnya Logos tu lah. Nur Muhammad ni. Internet Encyclopedia of Philosophy keyword Philo of Alexandria ni. iep.eutm.edu/philo ni.
Pencipta alam yang sebenar bagi Philo adalah Logos, yang merupakan pelaksana bagi blueprint yang telah dirangka oleh Tuhan sebenar tersebut dah. Zat Tuhan asal tu. Logos ni macam Nur Muhammad yang melaksanakan. Gitulah. Tuhan ni relax. Gitulah bagi dia. Tuhan ni lemah. Puan Sufi lah Tuhan ni. Sufi ni suruh minta dengan Tok Wali. Tok Wali tu berkuasa ni dah. Tuhan ni letih duduk saja lah. Dia suruh kuasa pada Tok Wali. Begitu juga ni konsep ni. Suruh kuasa pada Logos ni. Justru menurut Philo, Tuhan yang menciptakan alam ini melalui Logos, iaitu dengan menyerahkan urusan pelaksanaan penciptaan alam yang telah dirancang kepada Logos. Yang rancang-rancang suruh pada Logos buat lah. Ke Yesus Kristus sebagai satu-satunya zuriat Tuhan versus Logos yang diperanakkan oleh Tuhan. Okey, panggilan sebagai anak Tuhan atau dalam bahasa Yunaninya Hoiouthio. Nah. Hoiouthio terhadap Yesus Kristus wujud dalam keempat-empat gospel kanonik. Anak Tuhan tu memang ada, tapi anak Tuhan tu bukan masuk Tuhan. Anak Tuhan tu anak masuk Allah caralah. Saya jaga anak dia gitulah. Maksudnya jagaan Tuhan. Tapi bukannya anak Tuhan dengan zat daripada keturunan Tuhan, bukanlah. Nama begitu dalam 3 buah gospel yang dikategorikan sebagai gospel sinoptik. Injil menurut Matius, Markus dan Lukas, hak 3 yang awal ni. Pengaplikasiannya kelihatan tidaklah seperti membawa maksud secara literal. Kalau kita baca tu maksud tersirat. Anak Tuhan tu bukan orang lain pepanggil anak Tuhan. Bukan sekadar Nabi Isa dah. Bani Israel pepanggil anak Tuhan. Hal ini terutama sekali jelas boleh diperhatikan dalam Injil menurut Matius. Apabila frasa anak Tuhan yang digunakan muncul sebagai sebuah frasa yang menyusuli frasa Ho Christus. Dalam pertanyaan pendeta besar kepada Yesus Kristus. Ketika mana beliau sedang menyoal siasat baginda, dia guna Ho dah. Ho Christus. Kepunyaan dah. But Jesus was silent. Then the high priest said to him, I put you under oath before the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God. Matthew 26:63 ayat Rasul. Tetapi Yesus diam saja. Sekali lagi Imam Agung berkata kepadanya, demi nama Tuhan yang hidup, beritahu kami, adakah kamu penyelamat yang diutuskan oleh Tuhan? Itu anak Tuhan. Ada Matius 26 hingga 63. Justru frasa anak Tuhan yang muncul dalam gospel sinoptik yang awal tu adalah hanya semata-mata gelaran yang bersifat simbolik, majazi. Yang dipakaikan pada sosok Masyiah atau Al-Masih yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang Yahudi. Satu-satunya gospel yang terkecuali daripada pemahaman simbolik bagi pemakaian gelaran anak Tuhan terhadap Yesus Kristus ini adalah Injil menurut Yohanes saja. Hak awal tu tak nampak sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan pun digunakan pada orang lain. Bimbingan Tuhan, jagaan Tuhan sekadar tu. Tapi dalam Yohanes tu betul-betul macam anak Tuhan sungguh Nabi Isa. Perkara ini utamanya adalah disebabkan oleh wujudnya satu lagi istilah dalam Injil menurut Yohanes yang kelihatannya seperti memberikan penekanan atau menjelaskan bahawa hubungan sebagai seorang anak yang dimiliki oleh Yesus Kristus dengan Tuhan adalah hubungan kerabat yang sebenar-benarnya, hubungan darah daging. Tuhan adalah merupakan induk dan Yesus Kristus pula adalah zuriatnya. Jadi gitu pula dalam Injil Yohanes atau John, Gospel of John. Istilah yang dimasukkan adalah istilah monogenes yang merupakan kata majmuk dalam bahasa Yunani yang bermaksud satu-satunya zuriat. Satu-satunya zuriat. Tuhan ada seorang ni sungguh tak ada keturunan lain. Lihat 1998 New American Standard NAS Exhaustive Concordance, The Lockman Foundation, California, retrieved from Bible Hub. BibleHub.com, Greek 3439.htm. Dibina daripada gabungan dua patah perkataan yang lain, iaitu monos yang bermaksud satu-satunya dan genos yang bermaksud zuriat. Perkataan ini turut muncul dalam Injil menurut Lukas sebanyak 3 kali. Ada Lukas dah. Konteks penggunaannya adalah penekanan tentang kewujudan hubungan kerabat antara ibu bapa dan anak bagi beberapa watak sampingan yang muncul dalam Injil menurut Lukas. Berdasar kepada definisi perkataan monogenes yang digunakan dalam Injil menurut Yohanes adalah sesuatu yang sama seterusnya untuk memahami bahawa yang dimaksudkan daripada panggilan anak Tuhan terhadap Yesus Kristus dalam Injil menurut Yohanes merupakan hubungan kerabat yang sebenar-benar kerabat. Justru tidak seperti dalam gospel sinoptik. Yang 3 yang awal itulah. Markus, Lukas.
Apa lagi? Dah. Matius dah. Jadi benda tu tidak segitu dah. Masuk tersirat majazi. Jadi dia tidak seperti gospel sinoptik, panggilan anak Tuhan terhadap Yesus Kristus dalam Injil menurut Yohanes, Gospel of John ni, bukanlah sekadar gelaran yang bersifat simbolik, majazi, tetapi sebaliknya adalah merupakan sesuatu yang bersifat hakiki, iaitu Yesus Kristus memangnya dipercayai sebagai zuriat Tuhan. Start situ dah. Pemahaman yang hampir-hampir memecahkan langit dan menyebabkan bumi terbelah serta gunung ganang runtuh ranap ini diturut ditemui dalam pemikiran Philo of Alexandria. Jika dilihat dalam tulisan yang berjudul Periphotorgias No to Deuteron atau Concerning Noah's Work as a Planter, ada dinukilkan satu pernyataan yang menyebutkan bahawa bapa, yakni Yahweh, merupakan Tuhan sekalian alam dalam kepercayaan agama Yahudi, Genesis, atau telah memperanakkan Logos. Dalam itulah dia ada anak Logos untuk nama dah. Rujuk Concerning Noah's Work as a Planter 8 hingga 9. Justru hal ini sekali lagi telah memperlihatkan keselarian yang wujud antara Injil menurut Yohanes dengan pemahaman Philo of Alexandria yang telah terlebih dahulu muncul sebelumnya. Wahdatul wujud sebelum Injil Yohanes ada Philo of Alexandria, orang Yahudi. Okey, pasca Injil menurut Yohanes. Kemunculan Injil menurut Yohanes pada akhir abad pertama Masihi merupakan titik di mana bermulanya secara serius proses penuhanan Nabi Isa atau Yesus Kristus. Meskipun Paulus sebelumnya telah terlebih dahulu telah menisbahkan Yesus sebagai jelmaan dalam bentuk manusia bagi entiti hikmah serta angel of the Lord atau malak Yahweh ataupun malaikat Jibril bergabung berjemur dalam Nabi Isa. Paulus walau bagaimanapun tidaklah begitu menekankan tentang persoalan identiti sebenar Yesus Kristus dalam ajaran beliau. Untuk cerita Trinity apa tak sebut pun Sebaliknya, yang lebih diutamakan adalah penyampaian khabar gembira yang menyatakan bahawa kematian Yesus Kristus di atas palang salib adalah bagi menebus dosa seluruh umat manusia. Itu poin penting. Dia main kasih sayang lagu apa lah. Saya pun pernah orang Jepun, Kristian main dakwah tu tak cerita love, kasih sayang tak. Apa tak ingat aku bahasa Jepun Dia pun dakwah kok suruh sayang lah. Jasa besar Nabi Isa, tebus dosa di palang salib. Hanya bermula daripada Injil menurut Yohanes, persoalan tentang identiti sebenar Yesus Kristus yang dipercayai bukanlah manusia biasa mula ditekankan. Start dengan Yohanes. Mati belakang dulu lah. Apa ni. Injil menurut Yohanes memulakan wacananya dengan mengidentifikasikan bahawa Yesus Kristus merupakan logos yang ambil falsafah. Nak faham Nabi Isa ni, ilmu hakikatnya kena ambil ilmu hakikat daripada konsep falsafah lah. Logos. Yang hakikatnya adalah entiti ketuhanan dalam falsafah Platonisme pertengahanan. Jadi guna istilahnya sama, logos ni. Dia memang orang-orang Platonisme pertengahan ni, maksud dia limpahan Tuhan yang menciptakan alam ni. Justru kemunculan Injil menurut Yohanes adalah merupakan satu titik di mana bermulanya secara jelas perbincangan mengenai status Tuhan Yesus Kristus. Dan ia seterusnya bakal disaksikan terus-menerus menghasilkan pelbagai polemik dan konflik teologi yang tidak berkesudahan di sepanjang sejarah kelompok manusia yang menamakan diri mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jadi polemik, konflik tak berhenti lah disebabkan perkara bid'ah hasanah ni kononnya. Habis dah. Habis debat kelima. Debat kelima panjang mana? Tegilah bab ke-6 pula dah. Bab ke-6 persidangan Nisea dan status ketuhanan Yesus Kristus. Ni baru startnya. Jadi Nabi Isa telah diijma' ulama' oleh agama Kristian sebagai Nabi, sebagai Tuhan. Okey, setelah berapa ratus tahun berlalu, hasil daripada pelbagai pengaruh yang telah bercampur bau antara falsafah Platonisme pertengahan, Gnostisisme dan peranan Paulus serta Injil menurut Yohanes ke dalam doktrin Kristian, telah berlaku beberapa siri konflik akidah dalam kalangan umat Kristian berkenaan dengan status ketuhanan Yesus Kristus. Berdebat antara ulama' lah. Ulama' Kristian bagi menyelesaikan konflik-konflik ini, maka telah diadakan pula kemudiannya beberapa siri persidangan antara pemimpin-pemimpin agama Kristian bagi memutuskan ketetapan yang perlu diikuti atas pertikaian yang telah berlaku dah. Jadi faham lah
Buat forum, buat debat ke apa, nak putus. Nabi Isa ni manusia ke Tuhan? Nabi saja ke Tuhan? Daripada berapa persidangan yang pernah dilaksanakan, persidangan pertama merupakan persidangan yang paling penting dan paling masyhur. Persidangan yang dikenali sebagai persidangan Nisea itu merupakan tempat di mana Yesus Kristus telah diangkat buat pertama kalinya menjadi setara bahkan dengan Bapa iaitu Yahweh. Sama-sama. Dulu bukan anak Tuhan, sama tinggi Tuhan dah. Persidangan Nisea dah. Persidangan Nisea adalah sebuah persidangan agama-agamawan Kristian yang diadakan di Bandar Nisea, Iznik, Turki pada hari ini pada tahun 325 Masih. Mana dia buat ni? Di Turki. Ia dilangsungkan di bawah arahan Maharaja Konstantin I yang merupakan Maharaja Rom pertama yang beragama Kristian. Tujuan utama persidangan ini adalah untuk menyelesaikan perbalahan mengenai permasalahan teologi yang timbul pada ketika itu, iaitu polemik berkenaan dengan sifat kewujudan Yesus Kristus tentang sama ada yang mempunyai permulaan atau tidak. Qadim ke dah ataupun baru dah. Qadim tu baru dah. Ataupun kidam bakok kan istilahnya. Jadi adakah dia ni dahulu ataupun dia ni baru dah. Jadi ada istilah dia. Istilah ilmu kalam dia. Jadi ada perbahasan Tuhan nanti bukan Tuhan lah. Gambar atau ukiran wajah Maharaja Konstantin I ni. Latar polemik. Berapa tahun selepas dari tamatnya era penindasan terhadap orang Kristian dalam wilayah Empire Rom, melalui pengisytiharan Perintah Milan atau Edict of Milan, kira-kira sekitar tahun 319 Masih, telah timbul satu perdebatan teologi berkenaan dengan sifat kewujudan Yesus Kristus di antara dua orang pemimpin Kristian yang berpengaruh di Iskandariah di Mesir, iaitu antara Arius yang merupakan seorang padri yang berpengaruh di kota tersebut dengan Alexander I yang merupakan penyandang kepada jawatan uskup Iskandariah. Balah ulama besar lah. Arius dengan Alexander I ni. Arius telah berpendirian bahawa Yesus Kristus meskipun merupakan inkarnasi Logos seperti dinyatakan oleh Injil menurut Yohanes, baginya tetap mempunyai permulaan bagi kewujudannya. Ada mula lah, makhluk lah. Bukan Tuhan sungguh lah. Dengan kata lain, pada Arius kewujudan Yesus adalah tidak bersifat qadim, memiliki permulaan. Dan tidak bersamaan statusnya dengan Bapa dah. Tidak bersifat awal lah. Dulu lagi ada tidak. Tak sama dengan Bapa. Pandangan ini walau bagaimanapun ditentang hebat oleh uskup Alexander I yang berpandangan Yesus adalah bersifat qadim yang sama dan setara dengan Bapa. Gambar Saint Arius. Ada gambar Saint Arius ni. Yang lawan kuat lah. Perbezaan pandangan berlaku ini akhirnya telah menimbulkan satu konflik yang sengit antara Alexander I dengan Arius. Masing-masing merasakan bahawa pendirian yang dipegang oleh pihak sebaliknya adalah sesat. Kafir dah. Macam ni Wahabi ke apa. Jadi berat satu dah. Meskipun Arius bukanlah berpangkat sebagai uskup, tetapi pandangan teologinya mendapat tempat dalam kalangan sebahagian masyarakat Kristian di Iskandariah. Dia ada pengaruh hebat juga dah. Arius juga bahkan turut mendapat sokongan daripada padri berpengaruh Eusebius dari Nikomedia. Tidak boleh dikelirukan dengan Eusebius dari Caesarea, pengarang kepada karya sejarah gereja Ecclesiasticae Historia. Itu lain lah. Ini Eusebius dari Nikomedia, yang merupakan seorang individu yang di kemudian hari ini telah dilantik pula menjadi uskup besar Konstantinopel. Dia sokong padahal lah. Ada gambar Alexander I. Perdebatan yang berterusan selama beberapa tahun itu telah menghasilkan perpecahan dalam kalangan komuniti Kristian, terutamanya di Iskandariah di Mesir lah. Ia telah mengundang kegusaran pada Maharaja Rom Konstantin I yang baru sahaja memeluk agama Kristian pada waktu itu. Baru masuk Islam, mu'allah tiba-tiba masuk kali masuk Islam ni masuk Kristian, tiba balah kata Wahabi ni kata ni pening gitulah. Gitulah ceritanya. Baginda yang pada asalnya melihat potensi agama Kristian sebagai satu alat penyatuan sosial dan budaya bagi empayanya, mula berasa khawatir dengan ketidakstabilan sosial politik yang dihasilkan oleh perdebatan tersebut. Kerana Iskandariah yang menjadi pusat pertembungan dalam masalah itu merupakan satu kota yang penting bagi Empire Rom. Bertindak untuk menyelesaikan konflik tersebut, Maharaja Konstantin I akhirnya telah mengarahkan untuk mengadakan satu persidangan
antara agamawan Kristian, ulama-ulama Kristian ni bagi membincangkan penyelesaian kepada polemik teologi yang telah berlarutan selama beberapa tahun tersebut. Hasil daripada itu maka berlangsunglah persidangan Nisea pada tahun 325 Masihi. Okey, kelahiran Nicene Creed. Nicene Creed. Persidangan Nisea berakhir dengan keputusan memihak kepada pendirian Alexander I yang menyatakan bahawa Jesus Christ tidak mempunyai permulaan bagi kewujudan dirinya. Qadim lah, macam Tuhan lah, qadim. Ajak dah awal-awal lagi ada dah wujud. Bukan baru buat. Okey, gambar persidangan Nisea 325 Masihi yang menggambarkan para uskup hadir termasuk Maharaja Konstantin I. Manakala digambarkan Arius berada di bawah kaki Maharaja atas tujuan penghinaan dan penyikiran Arius. Arius tu kena macam nak tolak duk tengah lah. Dikit dihina kira. Sebagai resolusi telah dikeluarkan juga satu pernyataan kepercayaan yang dikenali sebagai Nicene Creed yang mengandungi pengisytiharan permulawan daripada gereja pada bahagian akhirnya. Ia disebut sebagai anathema, di mana ia berfungsi untuk memulaukan sesiapa jua dalam kalangan masyarakat Kristian yang kekal berpendirian seperti Arius dengan mengatakan bahawa pernah ada satu ketika pada masa lampau di mana Jesus Christ pernah tidak wujud, tidak qadim lah, makhluk lah, bukan Tuhan lah. Okey, pernyataan Nicene Creed. Nah, ni. Terjemahan dalam bahasa Inggerisnya, we believe in one God. Waktu pelik ni tak? Satu Tuhan. The Father Almighty, maker of all things visible and invisible. Buat benda baik, benda tak baik ni. And in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, only begotten. That is from the substance of the Father, God from God, light from light, true God from true God. Begotten, not made, of one substance with the Father, through whom all things came into being. Things in heaven and things on earth, who because of us, men, and because of our salvation came down, and became incarnate, and became man, and suffered, and rose again on the third day, and ascended to the heavens, and will come to judge the living and dead, and in the Holy Spirit. But as for those who say there was when he was not, and before being born he was not, and that he came into existence out of nothing, or who assert that the Son of God is a different hypostasis, or substance, or created, or in subject to alteration or change, these are Catholic and Apostolic Church and anathematizers. Rujuknya https ni www.earlychurchtext.com Public Retreat of Nicaea. Ada tulisannya. Gambar dituliskan Maharaja Konstantin I bersama dengan para uskup. Membagai resolusi mengatakan Jesus adalah Tuhan yang qadim, sama seperti Tuhan Bapa. Itu dah. Okey, homosion. Okay, jika dibaca pada pernyataan yang memperincikan tentang perihal Jesus Christ dalam Nicene Creed, para pembaca akan boleh mendapati bahawa terdapat satu bahagian di mana diletakkan frasa homosion tu patri yang diterjemahkan sebagai of one substance with the Father dalam bahasa Inggeris. Frasa ini merupakan satu bentuk penekanan yang dalam teologi Kristian yang menegaskan bahawa Jesus Christ merupakan satu entiti yang bersamaan status kewujudannya dengan Bapa. Kerana sama-sama punya zat yang sama seperti Bapa. Macam logos ke apa lah. Zat Tuhan dah. Nur Muhammad sama je dah. Kemunculan pernyataan ini adalah merupakan penanda kepada sempurnanya proses penuhanan Jesus Christ ke tahap yang paling tinggi. Kerana itulah menyamakan Jesus secara zat dengan Bapa. Zat pun sama dengan Tuhan. So pun zat Tuhan juga. Satu perkara yang ironinya bercanggahan dengan apa yang dikatakan Injil menurut Yohanes sendiri. Iaitu Bapa adalah lebih agung daripada Jesus Christ. Dah, peliknya dah. You heard me say to you, I am going away and I am coming to you. If you love me, you will rejoice that I am going to the Father, because the Father is greater than I. John 14:28. Terjemahan dalam bahasa Melayu, kamu sudah mendengar aku berkata, aku akan pergi. Tetapi aku akan kembali kepada kamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita kerana aku pergi kepada Bapa. Oleh sebab Bapa lebih agung daripada aku. Yohanes 14:28. Polemik yang semakin rumit dan tidak berpenghujung. Bila pengaruh asing yang datang bercampur dengan akidah tauhid,
Ya, ilmu kalam, ilmu falsafah masuk ni. Cuba untuk dipertahankan bersangka baik lah. Nur Muhammad bersangka baik. Ya. Maka ia menatijahkan pelbagai lagi polemik yang semakin rumit dan semakin kusut untuk diselesaikan. Hal ini jelas boleh dilihat misalnya dalam keputusan persidangan Nicea sendiri. Ia telah bercanggahan dengan keseluruhan ajaran dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia lebih berat daripada Injil John. Ya. Kekhususan ini seterusnya boleh dilihat lagi dalam persidangan selepasnya kerana pergolakan teologi dan agama Kristian tidaklah bermula ataupun berakhir pun dengan polemik Arius dan persidangan Nicea. Dia suruh berakhir nak buat ijma' ulama' kononnya, tapi tak berakhir dia. Jika sebelum Arius terdapat pelbagai aliran Kristian awal yang saling mempunyai kepercayaan yang berbeza mengenai Yesus Kristus, saling bersaing serta berdebat. Tempoh pasca persidangan Nicea pula memperlihatkan bagaimana persidangan-persidangan yang seperti persidangan Konstantinopel. Yang pertama 331 Masihi, persidangan Ephesus 431 Masihi dan persidangan Chalcedon 451 Masihi. Banyak pula dah. Terpaksa diadakan bagi memutuskan pula keputusan-keputusan bagi polemik-polemik baru yang beranting daripada penahanan Yesus. Akak dia Tuhan Yesus nak fikir pula. Nak jawab pelik-pelik ni nak. Pada persidangan Nicea di mana daripada sisi persidangan ini telah kemudian yang melahirkan pula pecahan-pecahan aliran Kristian pasca Nicea seperti aliran gereja Nestorian dan kumpulan gereja-gereja berteologi Miafisit seperti gereja Koptik di Mesir, gereja Tawahedo di Habsyah dan gereja Jakobit di Syria. Jadi semakin pelik, dia mikir pelik kan. Nak selesai menjadi masalah lagi pelik. Tak guna dalil tu jadi main guna kiyah-kiyah banyak guna ini keadaan istimbak baru yang jauh lah. Di celah-celah apa yang berlaku dalam persidangan ini masih wujud aliran-aliran Kristian yang bukan sahaja menolak keputusan semua persidangan ini, tetapi turut menolak fahaman arus perdana Kristian sendiri, iaitu tidak mengakui bahawa Yesus sebagai Tuhan. Ada dah. Kerana mereka masih wujud dalam kelompok minoriti pada hari ini. Sampai sekarang pun ada. Zaman dulu lagi lah ada dah. Maksudnya ada Kristian yang menolak Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi kata Islam tak boleh lah. Sebab apabila Islam ada, dia kena tinggal Kristian tu lah. Tapi dia ni ada mikirlah pelik lah Nabi manusia seperti Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Jadi dia pun berontak dalam jiwa-jiwa pengikut Kristian ni, mereka telah menolak lah ketuhanan Nabi Isa lah. Jadi itulah perbincangan dua subtopik. Pertama tentang peranan Injil lah menurut Yohanes sehingga nampak macam akad Nabi Isa tu sebagai Tuhan, guna istilah logos serupa dengan istilah falsafah yang dia melimpah daripada zat Tuhan lah. Jadi macam konsep Nur Muhammad lah, sama betul-betul dah. Bab ke-6 pula persidangan Nicea dan status ketuhanan Yesus Kristus daripada persidangan tersebut. Benar pula oleh golongan yang angkat Nabi Isa tinggi Tuhan dah. Ketuhanan lebih tinggi dah. Qadim dah. Nabi Isa dikira serupa zat Allah qadim dah. Dah. Maksudnya tak ada permulaan lah. Awal sungguh. Maksudnya daripada tak ada. Bukan daripada baru. Bukan baru buat lah. Memang istilah tu istilah ilmu kalam, istilah falsafah yang telah masuk dalam dunia Kristian, lepas tu masuk dalam dunia Islam pula. Bab ketujuh kita bincang lepas ni aliran gereja moden yang menolak Yesus sebagai Tuhan ni, kita bincang pula bab tu lepas ni. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.